Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ujian sebab Allah Taala nak panggil kita supaya kita ni yang dah tersasar jauh daripada jalan kebenaran ni, kita ni kembali semula kepada Dia. Tapi bila Allah Taala turunkan ujian, kita ni masih lagi serupa seperti mana sebelumnya, maka itu menandakan apa tu? Itu menandakan hati kita dah begitu keras. Allah Ta'ala turunkan ujian baru macam mana pun, macam tu dah keadaan itu. Jadi kita mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan dan Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang yang dapat bertadabbur dengan ujian yang Allah Ta'ala turunkan. Kita dapat menjadikan ujian ataupun fitnah Allah SWT beri pada kita ni sebagai satu perkara yang dapat mengingatkan kita kepada Dia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita itu kitab Rasio Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. InsyaAllah kita masuk pada tajuk muka surat 93, iaitu pada tajuk di mana roh berada setelah keluar dari jasad. Tapi sebelum tu, kalau ada orang tanya lah itu, semasa kita hidup ni, kat mana roh itu? Kalau orang tanya sekarang, saya tanya, contohlah saya tanya Cik Zul, Cik Zul, kat mana roh Cik Zul sekarang? Nak kata kat mana? Nak kata kat kepala, dalam dadu, dekat bahu, ujung tumit, ujung jari kaki. Kat mana roh itu? Pun kadang-kadang kita payah juga nak jawab. Baik. Yang tu saya serah jawapan dia kepada Cik Zul lah. Biar Cik Zul akan jawab. Baik. Di manakah roh berada setelah keluar daripada jasad? Lepas kita ni, roh kita ni keluar daripada jasad, ke mana roh kita ni dibawa pergi? Baik. Abul Hasan Al-Qabisi berkata, menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, setelah roh keluar daripada jasad seseorang, maka para malaikat pembawa roh, para malaikat pembawa roh, dia ni membawa roh kita ni ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan ditanya. Jadi ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan sebagai pencabut, dan ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan sebagai penerima roh tadi. Roh tu bila dah dicabut keluar oleh malaikat yang mencabut roh ni, lalu diserahkan kepada malaikat yang lain pula. Dia bukan malaikat yang sama, dialah yang cabut, dialah yang bawa, dialah yang bungkus apa semua, dialah yang bawa pergi menghadap Allah. Tak. Dia ada malaikat-malaikat yang lain-lain yang bertugas. Itu nak menunjukkan bahawa hebatnya Allah Ta'ala ni, dia memiliki turun dari golongan malaikat yang begitu ramai. Dan malaikat ni dia ada tugasan masing-masing. Jadi apabila roh kita ni dicabut keluar oleh malaikat yang bertugas sebagai pencabut nyawa, maka diserahkan kepada malaikat yang lain pula, untuk malaikat ni membawa roh kita untuk bertemu dengan Allah. Itu yang kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang daripada Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Maknanya apa? Roh kita tu akan dibawa pergi menghadap Tuhan kita yang dulu, yang menjadikan kita. Jadi roh kita tu dibawa oleh malaikat. Jika dia termasuk, dia ni roh tadi, jika dia termasuk orang yang beruntung, orang yang baik, roh tu, maka Allah Ta'ala akan berfirman kepadanya,
kepada malaikat yang bawa tadi itu, bawalah dia ke syurga, kata malaikat, kata Allah kepada malaikat yang datang bawa roh itu tadi. Jadi malaikat ini datang mempersembahkan roh kita ni kepada Allah. Wahai Tuhan, ini hamba-Mu, nama dia Zulkifli, dan dia telah pun datang menghadap-Mu. Lalu kalau katakanlah roh si Zulkifli ni orang yang baik, maka Allah Ta'ala akan kata apa pada malaikat yang bawa roh dia tadi tu? Malaikat kata, bawalah dia ke syurga serta perlihatkanlah tempatnya dalam syurga. Allah bawa roh kita, bukan malaikat, dengan perintah Allah Ta'ala, malaikat tadi bawa bersama roh kita tadi tu pergi masuk ke dalam syurga untuk ditunjukkan inilah tempat kau selepas ini. Allah Akbar. Dan doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan roh kita besok roh yang malaikat bawa tunjukkan tempatnya dalam syurga. Lalu para malaikat membawa roh tersebut ke syurga sehingga jasadnya selesai dimandikan. Jadi cerita dia bila dia mati ni, manusia ni bila dia meninggal, roh dia tu teruslah dibawa oleh Allah, oleh malaikat menuju kepada Allah, dan sehinggalah jasad yang ditinggalkan tadi itu diuruskan oleh orang ramai untuk dimandikan. Jadi apabila nak dimandikan jasad dia tadi, maka malaikat akan bawa semula roh tu untuk dipertontonkan. Kita sendiri roh tu nak tengok jasad kita. Apabila mayat itu selesai dimandikan dan dikafani, maka roh tersebut akan dikembalikan semula dan akan berada di antara jasad dan kain kafan mayat tersebut. Bila kita sampai masa jasad kita ni, tubuh badan kita ni nak dimandikan oleh tukang mandi jenazah, maka ketika itu malaikat akan datang bawa semula roh kita. Dan di situ kita akan tengok bagaimana kawan kita, Tok Imam, Tok Siok, Tok Bila, tukang mandi jenazah ni, dia duk siram kita, duk gosok badan kita, duk mandikan kita. Kita sendiri melihat kita dimandikan. Yang melihat tu roh. Tapi di mana roh tu berada, di celah-celah antara tukang mandi itu ataupun di antara orang lain yang datang melihat tu, wallahualam. Kat mana roh kita tu. Tapi dikatakan malaikat akan bawa semula roh kita tadi. Selepas ditunjukkan tempat kita di syurga tu, malaikat akan bawa semula untuk ditunjukkan. Jadi kita pun tengoklah. Kata Allah, kata dah dimandikan dah tu. Jadi sebab tu Nabi menyuruh orang-orang yang bertugas sebagai tukang mandi jenazah ni supaya melakukan aktiviti mandi tadi itu dengan penuh kelebutan. Gosok dengan lemah lembut. Sebab tu kalau kita tengok tata cara orang mandikan jenazah ni, walaupun kalau dia guna air baik ataupun dia guna gayung yang dicebok daripada berdi itu, dia tak akan simbah terus, air itu jatuh secara direct atas badan mayat tadi. Dia akan tapih dengan tangan dia, dia tiup atas tangan dulu supaya air itu tidak terus jatuh atas tubuh si mati. Jadi perbuatan itu seolah nak menunjukkan yang kita ni berlemah lembut dengan si mati tadi. Katakanlah dia pakai gigi palsu, ataupun dia pakai cincin, ataupun dia pakai apa-apa lah yang wajib ditanggalkan ketika nak dimandikan tadi itu, Nabi suruh kita berlemah lembut. Dia pakai cincin, katakan cincin itu ketat, kita pun tarik macam tu dulu, sampai terpopek kulit apa ni jari itu. Nabi kata berlemah lembutlah kamu apabila kamu memandikan jenazah. Sebab apa? Sebab yang pertama, kerana mereka juga akan merasai kesakitan. Rupanya orang mati ni dia rasa sakit. Kita ni faham, tak ada apa lah, dia dah mati dah.
buat potong tangan, potong kaki pun dia tak menjerit dah. Ada tak? Nabi kata dia masih lagi dapat merasai. Tambah pula dengan kesan kesakitan sewaktu meninggal tercabut nyawa tadi itu pun tak hilang juga lagi. Jadi sebab itu bila roh ni dia melihat orang memandikan dia, dia akan kata kepada kawan-kawan dia, kalau dia tengok kawan dia orang yang mandikan tu dia kenal, dia akan beritahu, dia kata Tuan Haji Ayub, tolonglah berlemah lembut sikit, jangan buat ganas-ganas sangat, jangan berkasar. Itu pesan roh kepada kita hak yang tukang mandi jenazah ni. Baik. Dan kemudian begitulah juga ketika mayat itu dibawa di atas pusungan, dia akan mendengar kata-kata orang, orang yang usung tu, orang yang mengiring, orang yang yang berada di tepi jalan ketika jenazah kita diusung tadi itu, seorang bercakap ni, kita ni mendengar, roh tu, dia dengar. Jadi kalau orang yang hidup ni, dia bercakap tentang kebaikan yang kita lakukan, maka roh tu akan seronok. Orang terpuji dia, orang kata, oh ni roh arwah Zul ni, Allah memang orang yang baik, rajin datang semayang, apa semua, suka tolong orang susah, apa semua. Jadi kita ni mendengar pujian-pujian manusia, dan kita akan rasa seronok dan gembira. Tapi yang kita takut, apabila kita ni jenazah kita tu diusung bawa ke tanah perkuburan, orang-orang yang berada bersama kita itu masing-masing semua duk pakat kutuk, duk pakat caci kepada kita. Itu yang kita takut. Oh, dah mampu dah celaka ni, alhamdulillah lah. Dah kita, ada orang kata gitu pada kita. Jadi apa perasaan itu? Allah Akbar, sedihnya. Jadi sebab itu tuan-tuan, percakapan kita ni sebenarnya kalau kita baca dalam kitab Tampil Al-Ghafilin dalam Al-Ribah, percakapan kita ni sebenarnya diaminkan oleh para malaikat. Kita manusia ni ada malaikat yang bersama kita sejak daripada kita lahir sampai kita mati. Malaikat ni tak berenggang dengan kita. Dan apa saja ucapan kita yang baik-baik, malaikat akan, yang kita duk puji orang apa semua, kita kata orang ni baik, orang ni bagus, orang ni soleh, gini-gini, malaikat kata apa? Malaikat akan doakan yang sama untuk kita. Malaikat kata mudah-mudahan engkau pun termasuk dalam golongan orang yang baik. Tapi kalau mulut kita ni tiap-tiap hari tu mengumpat orang, mencaci orang, memaki hamun orang, maka malaikat pun doa macam tu juga. Malaikat akan kata apa? Mudah-mudahan engkau pun termasuk serupa macam orang yang kamu kata tadi. Dan janganlah kita ni mencaci ataupun menceritakan aib orang, lebih-lebih lagi orang yang kita cerita tu orang yang telah mati. Jadi orang yang mati ni kalau dia tu jahat, sudah-sudahlah, jangan ceritalah kejahatan dia tu. Takkanlah seumur hidup dia tak ada satu pun kebaikan yang dia buat. Tapi masalah kita orang Melayu ni, bila orang tu buat kebaikan dengan begitu banyak, kemudian sekali dia jahat, yang jahat tu yang kita duk ingat sampai ke mati gitu. Ni orang itu, kawan ni selama ni baik bukan baik, sekali tu dia buat jahat. Habis kebaikan yang dia buat tu, habis kita lupa. Kita akan bercerita pada orang siang malam tentang satu kejahatan yang dia buat tadi. Jadi bila orang tu mati, walaupun dia terkenal dengan jahat, dengan zalim, takkanlah tak ada satu pun kebaikan yang dia buat. Cari kebaikan yang dia buat tu, ceritakan tentang kebaikan. Sebab apa? Sebab kita ni kalau kita menghina, mencaci orang yang telah mati, mereka ni tak ada peluang untuk nak bela diri dia. Katakanlah Zul kata saya macam-macam, saya masih hidup ni. Jadi apa yang Zul kata pada saya itu tak betul. Jadi saya boleh datang untuk menangkis apa yang Zul kata tadi. Saya boleh bela, saya boleh bersihkan nama baik saya.
saya boleh datang kumpul tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang Zul kata pada saya itu adalah tak benar sama sekali. Saya tak pernah buat gitu gini. Seperti mana yang didakwa oleh Zul tadi. Tapi kalau saya ni dah mati, macam mana saya nak bela diri saya? Jadi sebab itulah kata ulama, kita menghina, mencaci, mencerita keburukan orang yang mati, dosanya adalah lebih besar daripada kita mencaci, menghina orang yang masih hidup. Sebab apa? Sebab orang mati tadi, dia dah tak boleh nak buat apa-apa untuk membela dan membersihkan nama baik dia. Baik. Jadi bila dimandikan, dikapankan, kemudian dipusung ke tanah perkuburan, maka roh kita ni akan melihat. Sebab malaikat bawa turun balik. Sehinggalah kita dimasukkan ke dalam kubur. Maka roh tersebut akan masuk ke dalam jasadnya semula. Selepas ditibus kubur kita ni, malaikat akan masukkan semula rohnya ke dalam jasad itu. Tuan jangan pula fikir, kalau macam tu hidup balik dah gitu. Tak. Bila roh ni masuk, bukan maksudnya kita ni hidup semula, tidak. Dan kalau kita hidup pun bukan hidup seperti mana atas muka bumi ni. Kita hidup di alam barzah. Hidup di alam barzah, dia tak sama macam hidup atas muka bumi. Jadi roh tu dimasukkan balik dan dihantar semula masuk ke dalam jasad. Kemudian ketika itu akan datanglah dua malaikat yang akan bertanya kepada kita. Nah, siapa malaikat ni? Yang kita belajar dulu, Munkar dan Nakir. Baik. Jadi malaikat Munkar dan Nakir ni, dia datang untuk bertanya kepada orang mati dalam kubur tu. Dia tak tunggu orang ramai balik dulu dah. Seperti mana dulu kita pernah dengar tok-tok kita dulu ataupun orang yang baca kitab ni, dia kata apabila orang yang terakhir meninggalkan tanah perkuburan, dia dah mula meninggalkan kita sejauh 7 langkah, maka datanglah dua malaikat untuk memulakan soalan. Sebenarnya tak betul. Malaikat tak tunggu orang atas tu balik. Kita masuk di dalam kubur, roh kita dimasukkan semula, lalu datang terus malaikat tadi. Dulu saya pun pernah dengar juga, kuliah-kuliah ada ustaz-ustaz yang kata bila orang yang terakhir meninggalkan kubur tu sejauh 7 langkah, maka ketika itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian mari cerita kepada saya, kalau orang yang hidup yang menunggu kat kubur tu, kalau dia tak balik 30 hari macam mana? Dia hantar jenazah, kemudian dia tak balik-balik 30 hari dia duduk situ. Makan, minum, tidur, kencing, berak, fungsi tak kubur tu. Malaikat Munkar Nakir ni duduk nunggu bila orang ni nak balik mati tu. Jadi malaikat ni dia tak tunggu siapa-siapa. Dia tak tunggu untuk imam balik pun, siapa-siapa pun. Masuk saja kita ni dalam tiadahan. Kemudian Allah SWT hantar semula roh kita ni. Ketika itu juga malaikat Munkar dan Nakir ni akan datang untuk bertanyakan soalan kepada kita. Baik. Dan soalan-soalan tu semua orang tahu belaka dah, tapi belum tentu boleh jawab. Soalan bocor dah lama dah, tapi betul ke kita boleh jawab? Sebab yang jawab tu bukan lidah, sebab yang jawab tu ialah amalan kebaikan kita. Baik. Diriwayatkan daripada Umar bin Dinar, dia berkata, apabila seseorang meninggal dunia, maka roh orang tersebut akan berada di tangan malaikat, sambil memperhatikan bagaimana jasadnya dimandikan, dikafankan, kemudian diusung bawa ke tanah perkuburan serta dikebumikan. Kita sendiri melihat bagaimana kita ni diuruskan oleh orang-orang hidup. Kita tengok kita dimandikan,
Kita tengok kita lepas tu di kapan, kemudian di solat, kemudian diusul naik bank jenazah sumbangan bank rakyat, kan? Kemudian bawa ke tanah perkuburan, kan? Dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu kita sendiri tengok kita, kan? Selama ni kita tengok orang, tak? Sampai waktunya kita sendiri tengok kita, kan? Ketika tu dah mati dah aku rupanya, kan? Kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan kita mati ni, kan? Ada orang kan dia tak sedar pun yang dia dah mati, kan? Sampai kan mana Allah Ta'ala tunjukkan dia, kan? Engkau dah tengok tu, engkau dimandikan, tengok tu engkau apa ni kan diusung oleh orang, kan? Kemudian barulah dia kata aku dah mati rupanya, kan? Jangan sampai macam tu ni. Nah. Baik. Kemudian Daud menambah keterangan hadis tersebut. Dia berkata, dikatakan kepadanya ketika dia sedang berada di atas tahta di syurga. Ada pula pandangan yang kedua kata, roh tu berada dalam syurga, tapi dia bukan duduk untuk apa ni, dia bukan duduk untuk selamanya, bukan syurga yang kekal abadi tu. Dia datang untuk melihat dia dulu, tempat dia dalam syurga tu, tapi lepas tu dia akan keluar balik, kan? Jadi kata Daud ni pula, kata pandangan yang kedua mengatakan, ketika dia berada di atas tahta, sebuah tahta di dalam syurga tu, Allah, dia melihat roh itu tadi, dia melihat roh dia sendiri, bagaimana diuruskan oleh orang ramai. Kemudian dia dengar satu suara, wallahu alam, sama ada suara malaikat ataupun suara Allah Ta'ala, kata apa? Suara tu kata, dengarlah olehmu pujian-pujian manusia terhadapmu. Jadi kita tengok jasad kita tu diuruskan oleh orang. Ketika itu dengar satu suara yang berkata, yang dia kata pada roh ni, dia kata, dengarlah olehmu pujian-pujian manusia terhadapmu. Jadi maknanya kita akan dengar suara-suara orang ramai, kawan-kawan kita yang datang menghantar kita ke tanah perkuburan tu, apa yang mereka cakapkan tentang itu, kan? Mudah-mudahan mereka bercakap yang baik-baik lah, kan? Abu Hamid menyatakan dalam bukunya Kashful Ulum Al-Akhirah, apabila malaikat mencabut nyawa seseorang yang banyak amalan kebaikannya, kan? Orang yang baik, orang yang soleh ni, apabila malaikat cabut nyawa dia, maka roh tersebut akan dibawa oleh dua malaikat yang mempunyai wajah yang tampan dan pakaiannya yang bagus, malaikat tadi ni, serta baunya yang wangi. Malaikat yang akan membawa roh orang-orang yang baik-baik ni, macam tuan-tuan ni, jadi bila roh kita esok terpisah daripada jasad, malaikat yang datang untuk membawa, meneskort roh kita untuk dihantar ke hadapan Allah Ta'ala ni adalah malaikat yang wajahnya tampan, pakaiannya cukup cantik, baunya cukup harum. Para malaikat tersebut akan memberikannya pakaian daripada sutera yang berasal daripada syurga. Rupa-rupanya malaikat ni datang untuk nak bawa roh kita ni, dia bawa sekali dengan satu persalinan pakaian yang didatangkan daripada syurga untuk dia nak bungkus apa ni, roh kita tadi, baik. Kemudian malaikat tadi pun membawa roh tersebut, roh orang yang soleh ni, orang yang baik ni, naik ke langit melalui umat terdahulu, melalui orang lain, roh orang-orang lain yang dah lama mati tu, dia akan lalu, bagaikan belalang yang berterbangan. Dia akan bawa roh kita ni melalui roh orang-orang lain yang dah lama mati ni, jadi bila lalu ke kawasan tersebut, kata pengarang kitab ni, dia kata seolah-olah seperti satu kumpulan apa ni, belalang yang sedang berterbangan. Semua tu roh orang yang dah mati tadi, cuma mereka ni dah lama dah, kita ni baru sampai. Dan kemudian
malaikat yang bawa roh kita ni dia akan berhenti di langit dunia. Persinggahan yang pertama, nak bawa roh ni, nak menghadap Allah, kita akan melalui beberapa pintu, pintu langit. Dan kemudian bila sampai di pintu langit tadi, malaikat Al-Amin, kemudian malaikat yang bawa roh kita ni, dia akan ketuk pintu, pintu langit dunia tadi. Lalu penjaga pintu, malaikat yang jaga pintu tu, dan dia akan berkata kepada malaikat yang ketuk tadi, yang bawa roh kita tu, dan malaikat ni tanya, siapakah kamu? Lalu malaikat yang bawa roh kita tadi pun jawab, dia perkenalkan diri, aku adalah Salsail, nama malaikat yang bawa roh kita ni, malaikat Salsail, malaikat yang bawa roh orang yang baik-baik. Dan bersamaku adalah roh si fulan bin si fulan. Maknanya dia akan beritahu, aku bawa roh orang yang bernama sekian-sekian. Kemudian dia kata apa lagi? Salsail ni, dia kata dia ni, roh yang aku bawa ni, dia ni adalah amat terpuji dan aku amat mencintainya. Roh yang aku bawa ni roh orang yang baik dan aku sangat sayang kat dia. Kata malaikat Salsail tadi. Lalu penjaga pintu langit tadi pun berkata, dia kata benar kamu, dia kata pada malaikat Salsail tu, dia kata benar kamu, roh yang kamu bawa ni adalah orang yang akidahnya tidak diragukan, dia memang orang yang baik. Rupa-rupanya penjaga malaikat yang menjaga langit dunia pun kenal juga roh yang dibawa tadi tu. Jadi kebaikan yang kita buat di dunia ni, malaikat di langit tahu. Jadi bila dibawa roh kita nak melepasi langit yang pertama tu, bila diperkenalkan nama sekian-sekian, malaikat yang jaga langit kata, kami tahu dia ni adalah orang yang baik. Kemudian setelah melalui pintu yang pertama, malaikat yang membawa roh tadi terus tuju ke langit yang kedua pula. Sampai di pintu langit yang kedua, diketuknya pintu langit tadi, minta izin nak masuk, nak lalu. Tengok Allah Ta'ala jadikan malaikat ni dengan penuh beradab. Nak masuk, nak lalu ke kawasan orang, minta izin dulu. Jadi ketuk pintu langit yang kedua, lalu ditanya oleh malaikat yang jaga pintu langit yang kedua tadi, siapakah kamu dan siapa orang yang bersama dengan kamu tadi? Maka jawapan yang sama seperti sebelum ni, malaikat tadi jawab, aku adalah Salsail dan bersama aku adalah roh Sianu bin Sianu. Dia akan sebut nama kita dengan sebaik-baik panggilan. Kemudian bila pintu langit yang kedua tu dibuka, apa kata malaikat yang jaga pintu langit kedua tu? Dia kata, si fulan ini adalah orang yang sentiasa memelihara solat fardu. Maknanya penjaga malaikat yang jaga langit kedua pun kenal kita ni, apa yang kita buat semasa kita hidup dulu. Dan kemudian dibawa naik ke langit yang ketiga, berlaku soal jawab yang sama tadi. Dan setiap roh kita ni dibawa melepasi setiap langit, penjaga-penjaga setiap pintu langit tadi mengenali kita dengan amalan-amalan baik yang kita buat. Contohnya dia kata, bila lalu ke langit yang ketiga, malaikat yang jaga pintu langit ketiga memuji roh tadi, dan dia kata ini adalah orang yang sentiasa mendermakan hartanya ketika di dunia dulu. Kemudian masuk ke pintu langit yang keempat, malaikat yang jaga pintu langit yang keempat pun begitu juga, dia puji roh yang dibawa oleh Salsail tadi, dan dia kata roh si fulan ni adalah orang yang baik, sentiasa berpuasa dan menjaga dirinya daripada perkataan keji dan makanan yang haram. Jadi maknanya setiap kali melalui lapisan pintu langit ni, semua malaikat ni mengenali roh yang dibawa oleh Salsail tadi itu, dan mereka memuji dengan mengatakan ini adalah roh orang ni, orang yang baik, dia sentiasa berpuasa siang dan pada waktu siang,
kemudian pada waktu malamnya dia bertahajud. Lalu kok langit yang kelima pula dia kata ini adalah roh yang baik yang menunaikan haji dengan ikhlas, ya. Kemudian naik ke pintu yang ke-6 pula, malaikat yang jaga pintu langit ke-6 kata ini adalah roh yang baik yang sentiasa beristighfar, yang suka memberi sedekah tanpa pengetahuan orang lain, kan, suka menolong anak-anak yatim, kan. Kemudian sampai pada langit yang ketujuh pula, kan, penjaga langit yang ketujuh pula puji lagi. Dia kata ini adalah roh yang baik yang sentiasa beristighfar kepada Allah, yang sentiasa memuliakan fakir miskin, yang sentiasa menyuruh orang ramai berbuat baik dan mencegah, kan, daripada melakukan kemungkaran. Maknanya setiap lapisan langit ni, apabila Salsail, malaikat Salsail itu bawa roh orang yang soleh ni, setiap lapisan langit memuji roh tersebut, dan sampailah ke langit yang ketujuh tu. Kemudian malaikat tadi yang bawa roh orang yang soleh ni, teruskan lagi perjalanannya sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu dia memberi salam serta khabar gembira tanpa henti-hentinya. Jadi malaikat yang berada di Sidratul Muntaha pun begitu juga sentiasa memuji-muji kebaikan yang dilakukan oleh roh orang yang soleh tadi. Kemudian penjaga pintu yang di sana berkata kepada pemuda tersebut, bila sampai pada lapisan Sidratul Muntaha tadi, malaikat yang ada di sana dia kata apa? Selamat datang wahai Sianu bin Sianu, wahai si fulan bin si fulan, dan kami kenal engkau kerana engkau sentiasa melakukan amal soleh demi mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Rupa-rupanya kebaikan orang yang soleh ni di atas muka bumi dan diketahui dan dikenali oleh malaikat yang ada di langit. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita buat amalan atas muka bumi, kalau orang lain tak tahu, orang lain tak puji, dan tak payahlah kita sedih, tak payahlah kita berduka cita. Sebab apa? Sebab hak yang di atas tu jauh lebih mengenali kita. Sebab tu ada kisah seorang sahabat yang mana dia ni tak dikenali di atas muka bumi, tetapi namanya cukup masyhur di langit. Atas muka bumi ni orang tak kenal dia, orang anggap dia ni macam orang biasa je, diperlekehkan. Tapi bila dia mati, roh dia naik ke langit, malaikat menyambut macam menyambut malam raya, nak menyambut roh dia tu. Kemudian dah sampai pada Sidratul Muntaha, penjaga pintu tersebut lalu membuka pintunya dan pemuda itu, roh orang yang soleh tadi, dia meneruskan lagi perjalanannya melalui lautan api, kemudian melalui lautan cahaya, kemudian melalui lautan kegelapan, lautan air, lautan salju, lautan ais, yang mana panjang tiap-tiap lebar tiap-tiap lautan tadi itu adalah sejauh 1000 tahun perjalanan. Dia melintasi setiap lautan tadi itu, nak menuju ke mana tu? Nak menuju kepada Allah. Tak sampai lagi ni, tak sampai lagi kepada Allah Ta'ala ni. Kemudian terkoyaklah hijab, maknanya terbukalah hijab yang menutupi arash, yang mana dia kata arash tersebut daripada Sidratul Muntaha nak teruskan lagi perjalanan sampai bertemu dengan arash. Kemudian dia kata arash itu adalah berupa kemah yang jumlahnya lebih kurang 80,000 buah. Nak menunjukkan besarnya arash tu. Tiap-tiap kemah tu pula mempunyai puncak yang tinggi yang banyaknya lebih kurang 800,000 buah pula. Macam kita baca dalam kitab-kitab lama tentang syurga kan. Dalam syurga itu kita diberi satu mahligai. Dalam mahligai itu ada berapa bilik? Ada 1000 bilik. Dalam bilik itu ada berapa katil? 1000 katil. Atas katil itu pula ada berapa bidadari? Banyak. Jadi begitulah hebatnya Allah Ta'ala ni.
Dia punya arash pun dah besar macam tu. Jadi bayangkan Allah macam mana dia punya kehebatan dia tu. Di atas tiap-tiap puncak kemah tadi tu terdapat 1000 buah bulan. Bulan macam kat langit tu, ya. Semua yang ada di arash tersebut sentiasa mengucapkan tahlil, tasbih, takdis kepada Allah. Malaikat yang ada mengelilingi arash Allah Ta'ala ni, kan, tak pernah mulut mereka ni, lidah mereka ni berhenti daripada mengucapkan tahlil, tasbih, takdis, menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang seandainya 1 bulan, kan, yang di arash tadi tu, 1 bulan tu dibawa, dia ada 1000 bulan, 1 bulan tu dibawa turun ke dunia ni, maka orang yang kafir yang menyembah selain daripada Allah akan terbakar oleh cahaya bulan tersebut. Kemudian terdengarlah suara dari sebalik kemah, dah sampai kat kemah besar ni, dekat arash tadi tu, dan malaikat ni bawa roh kita ni. Kemudian dengar satu suara bertanya, roh siapakah yang kamu semua bawa? Dengar satu suara, kamu bawa roh siapa tu? Lalu malaikat pun jawab, malaikat yang bawa roh kita ni, dia jawab, ini adalah roh si fulan bin si fulan. Lalu suara tadi pun dia kata apa? Bawalah dia dekat kepada aku. Bawa roh yang kamu bawa tu, bawa dekat lagi kat aku. Suara siapa tu? Kata ulama, itu adalah suara Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudi nak bertemu dengan kita. Jadi dia panggil, bawa, dia kata pada malaikat tadi, bawalah roh tu rapat dengan aku. Itu kelebihan orang-orang yang baik, orang yang soleh, yang Allah Ta'ala yang suka nak bertemu dengan dia. Ketika roh itu berhampiran dengan Allah Ta'ala, jadi bila Allah Ta'ala panggil, roh yang dibawa oleh malaikat tadi, malaikat ni pun bawa lah, menghadaplah roh tu di hadapan Allah. Apa yang berlaku? Roh itu menjadi amat malu, malu nak menghadap Allah. Sebab apa? Sebab kita ni banyak buat salah, kalau tak banyak pun mesti ada kita buat salah. Jadi roh ni dia malu, dia takut sekiranya dia mendapat celaan, makian daripada Allah Ta'ala tadi. Dia takut Allah Ta'ala marah, dia ni tunduk malu, kan? Sehingga dia merasakan dirinya seolah-olah hancur luluh di hadapan Allah. Tapi apa yang berlaku lepas tu, Allah Ta'ala kata, janganlah engkau takut, janganlah engkau bimbang, aku maafkan segala salah dan silap kamu. Allahu Akbar. Waktu tu tak tahulah, nak cerita bagaimana gembiranya ruh ni apabila Allah sendiri mengatakan, aku ampunkan dosa-dosa kamu. Tu antara ruh dengan Allah. Bagaimana kegembiraan kita bila kita ni berhutang dengan orang, tiba-tiba orang yang kita berhutang tu jumpa kita, dia kata, engkau jangan susah hati, hutang-hutang engkau tu aku halalkan berlaku. Mana? Happy kita dah, rasa macam nak melompat, nak cium orang tu, sukanya. Tu baru hutang. Ini kemaafan, yang mana dosa tu akan menyebabkan kita masuk neraka. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, aku hapuskan semua dosamu dan aku maafkan semua kesalahanmu. Allahu Akbar, syukur gitu, kan? Baik. Kemudian Yahya bin Aqsam Al-Qadi menceritakan bahawa satu malam dia bermimpi melihat dirinya telah meninggal dunia. Tuan-tuan pernah tak mimpi mati? Ada orang dia takut mimpi mati. Kalau kita mimpi kita kencing, rupa-rupanya kencing betul lah. Zaman saya kanak-kanak dulu, memang seminggu tu mesti ada lah, apa ni katil tu, apa ni tilam tu basah. Jadi bila mak saya tanya,
kenapa hal ni tu kencing atas katil? Tak nak buat macam mana mak, saya mimpi saya kencing. Kan? Masa mimpi tu sedap lah, mimpi kencing. Oh lega sungguh kan? Tapi celik mata tengok-tengok lencung kan? Bagaimana dengan mimpi mati? Adakah mimpi mati tu akan bawa bererti kita mati betul? Ni orang takut mimpi mati ya? Sebab dia bimbangkan kalau mimpi mati kan mati betul macam mana? Baik. Jadi ada kisah orang-orang dulu ya, yang mana dia tidur, dia bermimpi, dia melihat dirinya telah pun mati. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Allah terhadapnya, dia menjawab, aku berhenti di hadapan Allah. Lalu Allah Ta'ala bertanya, kan? Dia bangun daripada tidur, kan? Dicerita pada orang pun tanya dia, dah dalam mimpi kamu tadi tu, kamu mimpi kamu mati, apa yang berlaku pada kamu? Dan lalu dia pun cerita, dan dia kata aku dalam mimpi dia tu, dan aku dibawa menghadap Allah Ta'ala, dan lalu dan Tuhan pun bertanya, wahai orang tua yang sentiasa buat jahat, kamu telah melakukan salah itu dan salah ini. Jadi Yahya bin Asam ni dia kata dalam mimpi dia tu dia menghadap Allah, lalu Allah Ta'ala tanya dia, wahai kamu ni orang tua kan, tak padan dengan tua, tapi kamu ni banyak buat salah itu salah ini kan. Tapi apa jawab Yahya tadi kan? Dia kata, wahai Tuhanku, semua yang aku lakukan semata-mata kerana kata-katamu. Kan? Maksudnya saya baca dalam kitab asal dia, maksudnya kan, dia kata apa yang aku buat tu ya Allah kan, tapi kan, aku berpegang dengan apa yang pernah engkau ucapkan, apa yang pernah engkau katakan kan? Sebab Nabi SAW dalam satu hadis ada Nabi beritahu kan, Allah Ta'ala malu untuk menyeksa orang tua yang melakukan dosa kan? Baik. Jadi kata Yahya bin Asam tadi kan, aku ingat kata-katamu wahai Tuhan kan? Engkau pernah berkata kan, bahawa orang yang tua ni kan, diampunkan dosanya kerana apabila dia melakukan kesalahan kan, berdasarkan pada kan, hadis Nabi kata Allah Ta'ala malu untuk menyeksa orang yang sudah tua kan? Lalu Allah Ta'ala pun kata kepada Yahya bin Asam tadi dalam mimpi dia ni, dia kata kamu benar wahai Yahya kan? Juga Az-Zuhri, Ma'mar, Urwah, Aisyah ni nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu dan juga malaikat Jibril, mereka itu semua benar kan? Akulah yang mengatakan itu dan mereka menyampaikan kepada kamu kan? Dan aku ampunkan dosamu kan? Kata Yahya bin Asam tadi kan, kepada sahabat-sahabat dia, menceritakan mimpi dia tu kan? Ni mimpi orang yang mimpi dia mati, dia bertemu dengan Allah kan? Dan ada juga saya baca dalam kitab yang lain kan, kisah orang yang dia tidur, dia bermimpi dia duduk dalam kubur, kemudian dia diseksa dan diazab oleh Allah Ta'ala kan? Dia bangun tidur tu pucat muka dia kan? Dan ada juga orang yang dia tidur, dia bermimpi, dia mendapat nikmat kan, dalam kubur kan? Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Nubatah bahawa dia ditanya dalam mimpinya. Ini kisah yang kedua kan, seorang yang bernama Ibnu Nubatah. Dia pun pernah juga tidur, kemudian dia bermimpi dan dia mati kan? Kemudian bila dicerita pada orang ramai, kawan-kawan rapat dia ni kan, lalu kawan-kawan ni tanya, apa yang telah dilakukan oleh Allah Ta'ala terhadapmu? Dan dia cerita dia mimpi dia dah mati menghadap Allah. Jadi kawan-kawan ni tanyalah kan, dah kamu mimpi kamu kan, dibawa, roh kamu dibawa menghadap Allah, apa yang Allah Ta'ala buat pada kamu kan? Kata Ibnu Nubatah dalam cerita mimpi dia tadi, ketika
aku berada di hadapannya, di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman kepadaku, kamu sentiasa bercakap jujur. Allah Ta'ala puji dia, kamu ni orang yang sentiasa bercakap jujur. Lalu aku pun berkata, Maha suci engkau wahai Allah, aku telah berkata jujur kepadamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian berfirman, apa yang telah kamu ucapkan ketika masih hidup di dunia? Dan aku menjawab, dan dia Allah Ta'ala akan menghancurkan mereka, manusia ni, setelah menciptakan, mendiamkan mereka, setelah menjadikan mereka pandai bercakap, kembali mengadakan mereka setelah menghilangkan, mengumpulkan mereka setelah dipisahkan. Maknanya kita ni, manusia ni, bagaimana Allah Ta'ala jadikan kita daripada kita dulu tak ada kepada ada ni, diceritakan, kita ni satu hari akan dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala pun kata kepadaku, kamu adalah orang yang benar, dan pergilah kerana aku telah mengampuni dosa-dosamu. Ini cerita yang kedua, tentang mimpi orang soleh, yang mana dia mimpi, dia mati dan rohnya dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan berlaku perbualan, dialog antara dia dengan Allah. Wallahu alam tuan-tuan. Setakat itu dulu, masa dah time. Saya bimbang takut ditangkap oleh penguat kuasa jabat agama, dan kita sambung semula lain kali. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.